Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam kelas pendidikan Islam tahun 3. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, pada pagi ini kita akan belajar bidang Jawi sama seperti pada minggu lepas, dan tajuk pada hari ini ialah imbuhan akhiran kan. Baiklah, imbuhan akhiran kan digunakan untuk apa? Okey, yang pertama kita lihat. Yang pertama, menyebabkan jadi. Apa maksud menyebabkan jadi? Okey, kita lihat pada contoh yang pertama. Bukukan. Bawau bu, kap wau ku, kap nun kan. Bukukan. Apa maksud bukukan? Maksudnya kita menjadikan sesuatu itu menjadi buku. Contohnya, kalau abang kamu suka melukis kartun komik, dilukis banyak-banyak dalam helaian, kemudian dihimpunkan dan di-stapler menjadi sebuah buku. Maknanya menjadikan sesuatu itu menjadi buku. Okey. Yang kedua, pendekkan. Pa ya nun pen, dal ya qaf dek. Pendek. Kap nun kan, pendekkan. Apa maksud pendekkan? Pendekkan maksudnya menjadikan sesuatu itu, menyebabkan sesuatu itu menjadi pendek. Contohnya kalau kamu ada tali. Kamu ada tali yang panjang, kemudian kamu nak jadikan dia pendek. Maknanya kamu pendekkan tali tersebut menjadi pendek. Daripada panjang dia jadi pendek. Boleh faham ya? Imbuhan akhiran kan juga digunakan untuk menyatakan bila melakukan sesuatu untuk orang lain. Apa maksudnya? Contohnya yang pertama, belikan. Baba lam yali kaf nun kan, belikan. Contoh ayatnya, Ahmad belikan ibu sekampit beras. Maknanya Ahmad tu menolong ibunya membeli beras, membeli sekampit beras. Maknanya dia buat perbuatan beli tu untuk maknya, dia bantu ibunya. Okey, yang kedua, ambilkan. Alif mim am, ba ya lambil, ambil, kap nun kan, ambilkan. Contoh ayatnya, Anis ambilkan ibu gunting di dalam bilik. Maknanya Anif disuruh oleh ibunya untuk mengambil gunting di dalam bilik. Yang ketiga, bacakan. Ba alif ba, ca alif ca, kap nun kan, bacakan. Contoh ayatnya, Akil bacakan surah Al-Kafirun dengan betul. Contoh, itu arahan seorang guru kepada Akil. Jadi maknanya Akil kena baca surah Al-Kafirun seperti mana disuruh oleh gurunya. Okey, yang ketiga, yang keempat, simpankan. Sin ya mim sim, pa nun pan, simpan, kap nun kan, simpankan. Contohnya, Husna simpankan baju ni di dalam rak. Ibu menyuruh Husna menyimpan baju di dalam rak. Maknanya Husna melakukan perbuatan simpan tu bagi pihak ibunya. Sekarang kita lihat pula pada contoh-contoh perkataan yang mengandungi imbuhan akhiran kan. Di sini kita ada 3 pembahagian. Yang pertama, kata dasar ataupun perkataan asal. Yang kedua, imbuhan akhiran kan.
Yang ketiga, kata terbitan. Maknanya perkataan yang telah ditambah imbuhan akhiran kan. Baiklah, perkataan yang pertama. Kurnia. Tambah dengan imbuhan akhiran kan. Okey, jadilah sebegini. Nampak kan? Yang merah ni adalah imbuhan akhiran kan. Yang hitam ni adalah kata dasar dia. Tambahkan saja, letakkan je kat belakang tu. Yang kedua, laku. Lam alik la kat wawku. Laku. Tambahkan lakukan. Yang ketiga, beri. Beroyari. Beri. Tambah akhiran kan. Berikan. Kalau kamu perasan, ketiga-tiga kata dasar ini berakhir dengan huruf-huruf vokal alif, waw dan ya. Okey. Perkataan-perkataan ini yang berakhir dengan huruf-huruf vokal ni bila ditambah dengan akhiran kan, tambahkan saja. Tak perlu ada penambahan huruf sebelum tu ke apa ke, perubahan ke tak ada. Tengok. Kurnia. Asalnya kurnia, tambahkan laku. Terus tambahkan dan juga berikan. Okey. Macam huruf ya ni dia boleh bersambung kan? Jadi sambungkan dengan kap tu. Jangan diceraikan. Alif dengan waw ni tak boleh disambung. Jadi jangan disambung. Lihat pula pada contoh seterusnya. Letak. Lam letak. Qaf tak. Letak. Tambah akhiran kan. Letakkan. Okey, huruf qaf di sini boleh bersambung selepasnya. Jadi sambungkan turun qaf dengan kaf. Jangan dipisahkan. Okey, yang seterusnya. Tutup. Tawaw tu. Tawaw patup. Tutup. Disambung dengan akhiran kan. Jadi tutupkan. Macam qaf tadi, pa juga boleh bersambung. Jadi sambungkan terus pa dengan kaf. Jangan dipisahkan. Yang terakhir, tulis. Tawaw tulam yasin lis. Tulis. Tambah dengan akhiran kan, tuliskan. Huruf sin boleh bersambung selepasnya. Jadi sambungkan sin dengan kaf. Kalau kamu perasan, ketiga-tiga kata dasar di sini diakhiri dengan huruf-huruf konsonan. Contohnya, letak diakhiri dengan huruf konsonan qaf. Tutup diakhiri dengan huruf konsonan pa. Dan tulis diakhiri dengan huruf konsonan sin. Okey, kalau sebelum ni diakhiri dengan vokal alif waw ya. Okey, yang ini pula ketiga-tiga ni diakhiri dengan huruf konsonan di hujungnya. Jadi tak ada beza akhiri dengan huruf vokal ke atau diakhiri dengan konsonan. Hanya sambungkan sahaja dengan imbuhan akhiran kan. Mana huruf yang boleh disambung, disambung macam ni. Kalau diakhiri dengan huruf alif dan waw, jangan disambung dengan huruf kaf tu. Okey? Okey. Terdapat juga sesetengah perkataan yang diakhiri dengan huruf vokal. Tetapi perlu ada sedikit penambahan. Okey, lihat pada contoh yang saya beri. Apa perkataan di sini? Baca. Balik baca-ca. Baca. Okey, lihat pada tulisan ruminya. B-A ba, C-A ca. Berakhir dengan huruf A. Okey, ini adalah kes istimewa sikit. Okey, tiada alif di akhirnya. Okey, huruf ca tiada alif di hujungnya. Oleh itu, bila kita nak sambung dengan imbuhan akhiran kan, perlu ditambah alif bila hendak dimasukkan imbuhan akhiran. Okey, ini special case. Apa maksud Saza? Cuba tengok contoh di bawah. Ba-alif baca-ca. Baca. Kalau kata dasar asalnya, hujungnya tak ada alif. Tapi kita nak masukkan imbuhan akhiran kan. Jadi sebelum kita sambungkan, kita masukkan imbuhan akhiran kan, kita perlu tambah alif di sini. Nampak tak alif yang merah tu? Barulah sempurna ejaannya. Barulah ejaannya betul. Kita tak boleh
tak tulis alif. Kalau tidak dia jadi sebutnya lain. Kita kena letakkan alif dulu, baru boleh sambungkan dengan imbuhan akhiran kan. Ini adalah untuk perkataan yang dalam ejaan ruminya diakhiri dengan huruf A sahaja. Okey, kalau berakhir dengan huruf I atau U atau O, tak perlu tambah alif. Tapi kalau ejaan ruminya berakhir dengan huruf A dan di dalam tulisan Jawinya tak ada alif, kita perlu tambahkan alif. Tapi kalau dalam ejaan Jawinya hujungnya dah ada alif, jadi tak perlulah ni ditambah alif. Kekalkan sahaja dan tambahkan sahaja imbuhan akhiran kan. Di sini ada beberapa contoh bagi perkataan-perkataan tersebut. Okey, yang pertama, alif baca, baca. Tiada huruf alif di hujungnya, tapi dalam ejaan rumi diakhiri dengan huruf A. Jadi bila nak tambah imbuhan akhiran kan, kita kena tambah alif dia ni. Nampak kan? Alif ni kita kena tambahkan sendiri. Okey, yang kedua. Ra alif ra sin sa rasa. Tiada alif di hujungnya. Tapi kita nak tambah imbuhan akhiran kan. Rasa ni di dalam ejaan ruminya berakhir dengan huruf A. Jadi bila nak tambah imbuhan akhiran kan, kena tambah alif dahulu, barulah dimasukkan akhiran kan. Okey, yang ketiga, kata. Alif kata, kata juga tiada alif di hujungnya. Nampak kan tak ada alif. Tapi dalam ejaan ruminya berakhir dengan huruf A. Oleh itu bila nak masukkan imbuhan akhiran kan, kita kena tambahkan huruf alif terlebih dahulu. Barulah ejaannya sempurna. Baiklah anak-anak, sekarang lihat pada modul yang kamu telah ambil di sekolah. Lihat modul yang bertarikh 8/9 tarikh hari ini. Okey, tajuk imbuhan akhiran kan. Baiklah, yang pertama arahan jawikan perkataan berikut. Di sini saya telah berikan perkataan ruminya. Apa yang kamu kena buat ialah tulis kata dasar dia dulu, kata asalnya. Kemudian masukkan imbuhan akhiran. Tuliskan kat sini kan. Kemudian yang kata terbitan ni kamu tulis perkataan yang telah dijawikan dan diberi imbuhan kan. Contoh Ustazah dah bagi kat sini. Berikan. Okey, buat sampai perkataan terangkan. Baiklah, latihan yang kedua pula. Bina ayat menggunakan perkataan berikut. Perkataan yang pertama, ambilkan. Yang kedua, maafkan. Yang ketiga, silakan. Okey, Ustazah nak kamu bina ayat kamu sendiri daripada perkataan-perkataan yang telah diberi. Dan perkataan-perkataan ini ada imbuhan akhiran kan. Tak kisahlah ayat tu pendek ke, panjang ke, yang penting kamu buat sendiri dan cuba dan jangan minta tolong sesiapa. Biar salah, asalkan kita belajar. Sebab kita belajar daripada kesilapan. Boleh ya anak-anak? Okey, setelah itu Ustazah nak kamu tampal kertas ni, modul ni, kamu tanggalkan daripada stapler tu, tampal di dalam buku tulis. Tapi kalau buku tulisnya dah tak mana, dah lama dah tak keluarkan, tak payah ditanggalkan stapler tu. Biarkan. Ada 3, ada 4 helai kertas kan. Jadi jangan ditanggalkan stapler tu. Jaga elok-elok. InsyaAllah nanti saya akan beri waktu dan tarikh untuk kamu hantar modul tersebut. Okey, sekali dengan modul minggu lepas, latihan pada minggu lepas. Baiklah anak-anak, setakat itu dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak semua boleh faham apa yang kita telah pelajari bersama-sama. Kalau kamu ada masalah, boleh PM tanya dengan Ustazah. Okey?
ucapan selamat belajar daripada Ustazah. Semoga kamu terus rajin walaupun belajar di rumah. Semoga berjumpa kembali insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.